saya hormati Tuan Pengerusi, yang saya hormati Tuan Imam, Tuan Ahli dan Tuan Kosong, Tuan Surau, dan seterusnya. Hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang mana di malam ni kita dapat sambung lagi kuliah maghrib kita. Nah, insya-Allah kita sama-sama nak menuntut ilmu dan kerana ilmu ini sangat penting. Jadi malam ni tuan-tuan, saya membawa buku baru tuan-tuan malam ni. Nama bukunya ialah Ilmu dan Adab Mempelajarinya. Jadi buku ni saya nak minta tolong tuan-tuan, saya nak cari dana. Nak cari dana nak tumbuhkan sebuah sekolah tahfiz di Lawin, bukan di Sipang Lawin tapi di Lawin. Ya. Di Lawin sana, Lawin Creek. Jadi saya nak cari dana dengan harga RM13 di sebuah. Dan kita terus belajar buku ni insya-Allah. Kita terus belajar. Jadi itulah tuan-tuan. Jadi kita tengok buku ni yang dikarang oleh Syekh Alawi Ahmad As-Saqaf yang menulis buku. Masya-Allah cantik bukunya tuan-tuan. Kita tengok dia bahas tentang bab ilmu. Kemudian saya terjemahkan buku. Buku ni dalam bahasa Arab. Al-Fawaid Al-Baqiyah Fima Yahtajihu Talabat Fi'iyah. Saya terjemah buku ni dan cetakan Universiti Sultan Azlan Shah. Jadi dan saya beri kita kongsi ilmu bersama, dan pada masa yang sama saya juga mencadang untuk mendapatkan dana. Saya perlu dana untuk nak tumbuhkan sekolah saya tahfiz di Lawin insya-Allah. Baik, di malam ni tuan-tuan kita terus tengok. Kita tengok terus tuan-tuan kita tengok, kita belajar terus, kita tengok kepada pendahuluan. Kita tengok terus kepada pendahuluan. Dan tuan-tuan bawalah buku ni kita belajar buku ni. Kita belajar buku baru-baru. Dan insya-Allah mudah-mudahan kita mendapat ilmu insya-Allah. Jadi malam ni tuan-tuan kita tengok pendahuluan muka surat 6 muka surat 6. Tuan-tuan muka surat 6. Buku tu pun kita nak baca juga tuan-tuan bahawa kita nak baca dua buah buku. Buku pertama buku menuntut ilmu, dan satu lagi kita guna juga buku doa tu insya-Allah. Kita baca kedua-dua. Jadi malam ni insya-Allah kita tengok kepada muka surat 6 tuan-tuan iaitu pendahuluan. Pendahuluan kita tengok bersama tuan-tuan kita tengok bersama pendahuluan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu al-atimman al-akmalan ala sayyidina Muhammadin khairi muallim wa ala alihi wa ashabihi alladhina hamalu ad-din anhu wa amalu bihi wa ballaghu min ba'dihim wa ba'du. Sesungguhnya Islam sangat memberi perhatian terhadap ilmu pengetahuan. Itulah kehebatan Islam. Islam ni dia memberi keutamaan kepada ilmu pengetahuan. Bila ada ilmu, cantiklah ibadatnya. Bila ada ilmu, ibadat jadi cantik, salat pun jadi khusyuk bila ada ilmu. Itulah kehebatan Islam. Islam mewajibkan, wajib setiap orang tu belajar. Wajib. Sama ada orang lelaki ataupun orang perempuan, wajib belajar, mementingkan ilmu. Ni masya-Allah. Lepas tu jadi cantik ibadat orang-orang Islam ni. Bila dia belajar, cantik. Solatnya ada tamak nina, solatnya duduk istirahat bagaimana, duduk tawarruk bagaimana,
ada i'tidal, cantik. Bukan solat macam patut ayam dak. Nah, bila kita belajar ilmu, nah, maka sebab itulah Islam dia utamakan ilmu. Nah, justru ayat pertama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ialah ayat Iqra daripada surah Al-Alaq. Dengan itu ayat pertama yang Allah turunkan dalam Islam ialah surah Al-Alaq, iaitu Iqra. Ini membuktikan pentingnya ilmu pengetahuan. Nah, Iqra ayat pertama turun kepada kita, iaitu ayat menyuruhkan kita, mengarahkan kita supaya kita belajar ilmu. Nah, seperti mana surah Al-Alaq, pada waktu Jibril datang kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita disuruh oleh Jibril membaca Iqra. Itu membuktikan umat Islam ni wajib belajar. Bila umat Islam tu belajar, cantiklah ibadat dia. Dia belajar tasawuf, dia kenal Allah. Belajar fiqh, dia tahu tentang hukum hakam. Dia belajar usuluddin, dia bagi hati jadi elok. Dia belajar tajwid, bacaan Quran yang betul. Itulah kita nak cantiknya Islam. Nah, sebab itulah kita tak boleh, tuan-tuan, kita meringankan bab ilmu ni, tak nak. Nah, kita tak naklah solat maghrib, lepas tu balik terus, padahal di bersurau ada kuliah maghrib. Lepas tu insya' datang balik, Allah sayang. Kita tinggal ilmu. Yang teruk lagi balik kita tengok bola. Lepas tu datang balik, ni sayang. Nah, baik. Melalui ilmu pengetahuan, seseorang dapat melakukan ibadat kepada Allah dengan betul. Bila seorang belajar, dia melakukan ibadat dengan betul. Tak jadi ragu-ragu, tak was-was, tak ada rasa tak betul, tak terasa ya ke tak ya. Bila ada ilmu, betul. Berkualiti lagi. Ibadat yang dilakukan tu berkualiti lagi. Berkualiti, maknanya ada kualiti. Di sini maksud kualiti itu padanya ibadat tu betul, tak salah, khusyuk, diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kualiti. Allah ni kita tengok kadang-kadang solat solat dah seminit, tunduk pengok Allah macam patut ayam cepat, tak tahu makninah, tak tahu duduk mana. Patut harap solat macam tu di akhirat besok. Nak mengharap pula di akhirat besok Tuhan terima solat macam tu, boleh harap ke? Allah, kadang-kadang setengah minit je solat, 4 rakaat solat asar setengah minit, express. Allah, Masya Allah. Sebab tu tuan-tuan kena belajar. Baik, bila ada ilmu, serta jauh dari perasaan ragu-ragu. Jauh di perasaan ragu-ragu. Bila kita ada ilmu, jauh daripada perasaan ragu-ragu, perasaan yang was-was, seperti saya katakan tadilah. Malah terselamat daripada cacat cedera. Selamat daripada cacat cedera. Taklah jadi cacat cedera. Tak jadi cacat cedera. Tak tersalah. Kalau kita lupa baca kunut, kita sujud sawi. Bila kita lupa tahiyat akhir, bila kita lupa tahiyat awal, kita sujud sawi. Kita tahu. Bila kita ada ilmu, tahunya cara nak buat. Bila kita tersalah, kita sujud sawi, tempat yang kita sujud sawi. Itulah ada ilmunya. Serta dapat menghasilkan ibadatnya yang sebenar. Itulah yang kita naknya. Dapat menghasilkan ibadat yang sebenar. Ni ibadat yang sebenar, yang betul-betul diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ibadat yang kita mengharap
dapat menyelamatkan kita di hari akhirat besok. Lebih lagi untuk mendapat keberkatan Allah Subhanahu Wa Taala. Lebih lagi untuk mendapat keberkatan. Bagaimana nak berkat daripada Allah? Kalau kita ibadat kita tak betul, ibadat kita pula cacat cedera, bagaimana nak dapat keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala? Sudah tentu kita tak akan dapat keberkatan daripada Allah Taala. Ini kerana ilmu pengetahuan itu merupakan petunjuk jalan kepada ibadat. Kerana ilmu tu petunjuk jalan kepada ibadat. Ilmu itu membimbing kita kepada ibadat, menyuluh kita. Allah, inilah ada ilmu, pentingnya ilmu. Guide kita, membawa kita kepada ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah, itulah pentingnya ilmu. Oleh itu Rasulullah SAW ada bersabda, Rasulullah bersabda, al-ilmu ra'sul ibadah. Ilmu itu adalah kepala kepada ibadat. Ilmu itu kepala kepada ibadat. Orang ni kalau tak ada kepala, tak cantik, tak ada kepala orang. Nak hidup pun tak boleh tak ada kepala. Bagaimana nak hidup? Bagaimana ibadat kalau tak ada ilmu? Samalah juga. Ibadat kalau tak ada ilmu, tak akan cantik ibadat kita. Bahkan kita takut sekali tak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala ibadat kita dengan tak ada ilmu. Maka sebab itulah tuan-tuan, pentingnya ilmu ni, penting. Allah, mulianya ilmu tu. Kalau orang ilmu tu duduk di atas orang kampung sedikit, tak banyak, jadi lebay kampung dah. Sikit ada pada orang kampung biasa ada ilmu, jadi lebay kampung. Lama-lama jadi tok imam, lantik jadi imam. Lama-lama jadi juru nikah. Orang yang habis maktab pengguruan, dapat ilmu sekadar maktab, jadi cikgu. Mulianya ilmu menjadikan orang tu cikgu. Orang yang ada ilmu tinggi lagi, sampai PhD itu pensyarah universiti. Mulianya ilmu ni. Orang yang belajar dalam bidang perubatan, tentang surgery, pembedahan, jadi pakar bedah. Pakar bedah. Ilmu tu pentingnya ilmu. Bila adanya ilmu. Kalau dulu orang ada ilmu, belajar Mesir, bila nak balik orang sedia anak dah, anak perempuan. Kerana mulia ilmu tu, ilmu tu. Sedia dah anak perempuan, cantik bukan main. Orang lelaki yang ada ilmu tu biasa ya. Tak cantik, hitam lagi. Tapi kerana ilmu no problem. Because of knowledge, kerana ilmu. Allah. Itulah tuan-tuan, mulianya ilmu. Allah sebab itulah Rasulullah SAW bertanya kepada sahabat, wahai sahabatku, kata Rasulullah, adakah kamu nak tahu? Adakah kamu nak tahu siapakah yang paling mulia di kalangan ahli syurga? Rasulullah tanya sahabat. Sahabat merenung. Sebab orang ahli syurga ni memang mulia. Kalau tak mulia, tak masuk syurga. Maksudnya orang masuk syurga ni orang mulia semua. Sebab orang berjaya daripada ujian Allah di dunia. Berjaya daripada ujian Allah. Allah uji macam-macam. Maka berjaya daripada ujian, menjadi orang yang mulia. Tiba-tiba Rasulullah tanya pula, orang mulia di kalangan orang yang mulia ni siapa? Orang mulia di kalangan orang mulia. Maka jawab sahabat, ya Rasulullah, kami nak tahu siapakah orang yang mulia dari kalangan orang mulia. Maka jawab Rasulullah, ialah
orang yang berilmu dari kalangan kamu. Mana orang yang ada ilmu ni bukan sekat mulia di dunia, tapi di akhirat juga. Allahu Akbar. Itulah orang ada ilmu. Bukan sekat kemuliaan di dunia, tetapi di akhirat juga mulia. Itu orang ada ilmu, Masya Allah. Itu orang ada ilmu. Bukan setakat di dunia, tapi di syurga. Allah mulia juga. Itu tuan-tuan, sebab itulah saya dengan tuan-tuan ni nak mati smart. Maksud nak mati smart, maksud sayanya nak mati dengan ada ilmu dan beribadah. Kita nak belajar, kita belajar. Majlis ilmu kita hadir. Nak sibuk perniagaan, sibuklah. Nak sibuk tanam 5 bali pun tanamlah, tak masalah. Tapi jangan lupa 2 perkara. Ilmu dan ibadah. Pergilah nak tanam 5 bali, tapi balik masa menuntut ilmu dan kita beribadat kepada Allah. Ni kita nak 2 ni semak. Biar boleh 2 ni. Jangan kita jauh. Tak nak ibadat saja. Sedangkan menuntut ilmu tu ibadat. Kita nampak ibadat tu, ibadat badan. Ibadat badan ni ibadat zahir, macam kita salat maghrib tu ibadat. Tapi ibadat hati kita tak nak. Apa ibadat hati? Menuntut ilmu tu ibadat hati, itu penting. Sebab tu tuan-tuan, kita jangan lupa 2 perkara ni. Pergilah di mana-mana. Kita duduk di mana 2 perkara ni, insya-Allah. Baik, kita tengok lagi. Tengok di bawah tu tuan-tuan. Memandangkan dewasa ini tidak kurang dari penuntut ilmu, yang mana ilmunya tidak mengesani dirinya dari segi penambahan iman. Oleh kerana di zaman sekarang ni, ilmu yang kita belajar tu tak dapat mengesani diri kita, tak menambah iman. Tak jadi kita belajar tak menambahkan keimanan. Ustaz ni tak nak syarah dah. Tak jadi, tak ada kesan, tak menambah keimanan. Belajar pun tak ada jadi takut kepada Allah. Belajar pun jadi tawak. Belajar, tapi bila balik di rumah, isteri tanya, bang, belajar apa kat seorang tadi? Merenung, nak jawab tak boleh. Tapi makan laksa, jawab dengan isteri. Makan laksa, ini boleh jawab makan laksa je. Tak tahu ilmu tak ke mana. Allah, ini satu. Kejenihan akhlak, dia tak ada akhlak. Belajar tapi tak ada akhlak. Belajar tu kat ramai ya, pihak seorang ni kat bayar penceramah datang. Ada setengah penceramah tu kok, ceramah nak pecah mic. Tak ada berubah akhlak, tak ada berubah kita. Mana? Tak ada akhlak. Bertang duit orang tak bayar. Janji tak tepat. Cakap dari belakang. Suka mengupak. Benda sikit-sikit jadi besar. Benda sikit besar. Belajar seumur, tak ada akhlak. Kenapa ni? Malah menjadikannya tidak menguasai ilmu yang dipelajarinya. Itu tak menguasai. Dia belajar pun tak menguasai ilmu dia belajar. Dia belajar tak menguasai. Tak boleh ilmu dia belajar. Dia belajar tak boleh. Dah belajar dah. Tak boleh. Usah nak menyampai kepada orang, nak menyampai kepada anak buah pun tak boleh. Nak cerita ke anak buah. Kita ni belajar paling-paling pun tak boleh nak mengajak orang ramai pun. Anak buah kita sampai ke anak buah. Tak apalah anak buah sampai kepada
Kan anak buah kita ramai. Itulah perlu kita sampai. Tak boleh juga sampai kepada anak buah. Tak boleh. Tak boleh juga. Tidak dapat mengesani ilmu itu kepada orang lain dengan cara berkesan. Tak boleh menyampaikan kepada orang lain. Tak berkesan. Tak berkesan. Diri dia pun tak berkesan. Nak menyampaikan kepada orang pula tak berkesan juga. Tak boleh nak menyampaikan. Atau bila menyampaikan dah, tak ada berkesan. Orang tak nak dengar. Orang tak nak dengar dia. Kenapa? Persoalan. Kenapakah berlaku demikian persoalan? Kenapa berlaku gini? Kenapa berlaku? Kenapa jadi gini? Kita dah belajar ilmu ni jadi gini. Ini sudah tentu ada kaitan dengan ilmu dan adabnya. Ini sudah tentu ada kaitan dengan ilmu dan adabnya. Ilmu dan adab. Bagaimana kita niat belajar ilmu. Kadang-kadang kita datang kat surau, duduk ambil syarat. Nampak zahir ya duduk nak menuntut ilmu. Hati tak nak. Bilanya nak solat isyak cepat-cepat nak balik. Tak nak, tak hormat ilmu, tak nak. Tak ada niat ikhlas nak menuntut ilmu. Sebab itulah ustaz bagi macam masuk tengah kanan keluar ke tengah kiri. Kerana dia hati dia tak ada nak. Tak ada daripada ikhlasan hati, tak ada adab dengan ilmu. Berasa lekeh kata, belajar agama apa? Ya. Belajar aku duk kena tahap laku ya. Ustaz dia kata macam kata aku dah. Masa ustaz ni kata saya kali. Macam mana? Tak boleh ni. Dah. Dan seterusnya kita dengan ustaz. Kadang-kadang kita tak ada adab. Ada setengah tu suka kata kat ustaz. Macam-macam kata kat ustaz. Kata ustaz ni mengajar macam mana separuh orang dunia jenewa habis. Kata kat ustaz. Orang ustaz ni macam mana lah mengajar dah. Setiap ustaz dia ada keberkatan masing-masing. Ada setengah ustaz dia rajin solat tahajud. Ustaz lain pula dia suka sedekah. Ustaz lain pula dia lebih ikhlas perbuatan dia. Keberkatan masing-masing ustaz. Tak sama. Keberkatan dia masing-masing. Sebab itulah kita kena belajar semua ustaz. Jangan pilih. Setengah orang ni duk tak asuk tak seorang ustaz. Hidup tak dunia 50 tahun, 2 orang ustaz je. Dia belajar. Orang lain tak boleh terima. Oh ni rugi. Oh ni rugi. Kita nak ilmu keberkatan ustaz ni tak sama. Yang ni keberkatan di sini, yang ni keberkatan di sini. Itu berbeza. Maka di situlah. Satu lagi bila kita kata kat ustaz, tak hormat ustaz. Ilmu akan lari daripada kita ni seperti larinya air di tempat tinggi menuju ke tempat rendah. Air tak duduk tempat tinggi, dia lari. Dia tak duduk, dia menuju ke tempat rendah, dia tuju. Begitulah ibarat kalau kita tak hormat pada ilmu dan guru, ilmu akan lari. Tak tahu apa kita belajar makin tak reti, makin belajar makin blur, tak tahu. Ini penting. Tengok lagi tuan-tuan. Islam menetapkan adab dan etika dalam menghasilkan ilmu pengetahuan. Sebab tu Islam menetapkan etika dan adab dalam mencari ilmu pengetahuan. Itulah Islam menetapkan adab, etika dalam kita mencari ilmu kepada Allah. Dia ada adab dalam kita mencari ilmu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mencari ilmu Allah, kita kena ada adab kepada ilmu, ada etika dengan guru. Kalau kita tengok Imam Malik,
Tuan-tuan pernah dengar Imam Malik? Imam Malik ni Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i dan Imam Hanbali. Imam Malik, Imam Maliki ni Imam Malik. Imam Malik ni dia hormat guru dia, Masya Allah. Dia respect sungguh dengan guru dia, respect. Imam Malik ni terkenal orang yang alim. Dia panggil mulukul ilm, raja ilmu. Imam Malik terkenal alimnya. Walaupun alim, Imam Malik walaupun alim, kalau soalan orang tanya 10, dia jawab 3 ya soalan. Tawaduk Imam Malik. Padahal alim sungguh, jawab 3. Selebihnya tanyalah orang lain. Tengok, banding dengan kita sekarang, orang tanya 10, jawab 12. Jauh beza dengan Imam Malik ni. Orang humble ni. Allah Akbar. Dan pula Imam Malik ni kalau jin, dah dengar jin, kalau orang dirasuk oleh jin, Imam Malik pesan dia, aku kirim salam kepada jin yang rasuk orang tu, minta keluar. Kalau tak keluar, aku sampai nanti habis. Keluar jin, keluar tu, takut. Oh, hebat Imam Malik, Masya Allah. Jadi tuan-tuan, Imam Malik ni kita tengok sejauh mana dia hormat kepada guru dia. Jadi satu hari dia duduk mengajar. Imam Malik dia duduk mengajar di tepi Masjid Madinah. Masjid Madinah tu dia ada masjid di tepi tu. Dan Imam Malik dia mengajar. Dia mengajar bentuk halaqah. Ada halaqah ni bulatan, dia buat bulatan. Bulatan mengajar. Jadi bulatan, dia buat bulatan. Dan di tepi Imam Malik ni tak ada orang, tak berani nak duduk. Tak berani duduk dengan Imam Malik. Tak berani nak duduk untuk guru. Depan tu ramai, tapi tepi tak berani nak duduk dengan Imam Malik. Tak berani. Anak murid tak ada siapa berani. Tiba-tiba, bila Imam Malik tu, tiba-tiba Imam Malik sedang duduk mengajar, lalulah seorang orang tua. Orang tua dah. Orang tua tu dia lalu dengan pakai kereta Hemma. Hemma ni keldai, kereta keldai. Kalau di Arab ni, dia ada satu kereta ditarik oleh keldai tarik. Kereta itulah dia naik. Bila dia naik, dia tengok Imam Malik, dia berhenti. Dia berhenti kereta keldai dia. Dan dia turun. Dan dia pergi mesertai halaqah Imam Malik. Dia pergi duduk di tepi Imam Malik. Orang tengok, pelik betul orang ni. Tua ada berani duduk dekat Imam Malik. Orang dia tengok dah. Dia duduk. Dia dengar Imam Malik duduk mengajar. Dia dengar Imam Malik duduk mengajar. Imam Malik duduk mengajar. Akhir bila Imam Malik sampai di akhir, dan Imam Malik buka persoalan. Bolehlah siapa-siapa ada soalan, silalah tanya saya. Kok ada soalan. Anak murid dia tak ada siapa tanya. Semua diam. Jadi orang tua tu pun, oleh kerana diam, dia kata, wahai Imam, boleh tak kalau saya nak tanya? Orang tua tu tadi. Orang tua yang turun daripada kereta keldai tadi. Boleh tak kalau saya nak tanya? Imam Malik kata, ya boleh. Saya dah tanya saya. Maka dia pun tanyalah Imam Malik. Imam, macam ni Imam, orang balik ni, dia cukup umur dia 15 tahun. Ataupun dia tak cukup 15 tahun, tapi dia tidur mimpi dan keluar air mandi. Itu alamat dia tu balik. Mana begitulah orang balik bila dia cukup umur 15, ataupun bila dia tidur, dia mimpi sekalipun dia tak cukup umur 15. Bagaimana tuan kalau anjing balik?
Kalau anjing balik tu macam mana? Kalau anjing balik tu macam mana? Imam Malik tak boleh nak jawab soalan orang tua ni. Allah, anjing balik macam mana? Alim Imam Malik itu. Imam Malik alim, terkenal dengan raja ilmu. Tak boleh nak jawab soalan waktu tadi. Anjing balik macam mana? Anjing balik. Maka Imam Malik tanya balik. Minta tolong jawablah soalan. Saya tak boleh nak jawab soalan tuan, dia kata. Imam Malik mengalah kepada orang tua tu. Maka orang tua tu kata gini, Imam, anjing, dia kata, bila anjing tu balik, bila dia nak kecing, dia akak kaki. Kalau dia tak balik, dia tak akak kaki, dia kecing terus. Imam Malik kata, oh gitu dah. Mahu begitu, Masya Allah. Imam Malik peluk orang tua ni. Allah, haza syaikhi, ini ustaz aku, ini guruku, inilah guruku. Allah, tengok Imam Malik ya. Hormat ataupun dikatakan humble, rendah, tawaduk, peluk orang yang mengajar dia tentang anjing balik. Peluk. Mengaku guru dah. Hazal syekh, ini syekhku ni. Dia lepas tu, Masya Allah, ada orang tua tu pun salam dengan Imam Malik dan dia pun pergilah. Pergi naik kereta kedai dia pergi. Lebih kurang 3 bulan lepas pada tu. 3 bulan lepas pada tu, dia lalu dengan kedai dia. Dia tengok Imam Malik dia mengajar. Dia pun terus turun kereta kedai dia, mari duduk dengan Imam Malik, belaga lutut dah. Pegang lutut dengan Imam Malik dah. Tak ada segan, tak ada apa lagi dah dengan Imam Malik. Mari duduk dekat rapat dengan Imam Malik. Anak-anak murid Imam Malik yang tak tahu lagi tu hairan lah kan. Siapa orang tua ni? Berani yang duduk dengan Imam Malik. Kami ni tak berani dah. Berani betul kan? Orang tua ni pakaian pun jubah putih nak nampak hitam dah. Lama dah tak ada basuh. Dah. Bau tu saya kira hidup dekat Imam Malik. Macam mana? Jadi Imam Malik dia mengajar lah. Seperti biasa mengajar. Bila di akhir Imam Malik seperti biasalah, dia akan tanya soalan. Wahai tuan-tuan, siapa ada soalan ataupun wahai muridku, siapa ada soalan, tanyalah. Tanyalah sila. Tak ada siapa tanya soalan daripada anak murid itu. Senyap semua, senyap, tak ada tanya. Maka Imam Malik berterus. Dia kata, kamu semua tahu ke? Siapa lelaki yang duduk dekat aku ni? Yang pakai baju, pakai jubah ni, kamu tahu tak siapa lelaki ni? Imam Malik kata kepada anak-anak murid dia semua, inilah guru aku, inilah guru aku. Guruku yang mengajar aku anjing balik. Anjing balik, bila dia balik, yang nak kecing akak kaki. Bila dia tak balik, bila kecing dia tak akak kaki. Ini guru, kamu tahu ke tak? Ini guru. Allah, Imam Malik cerita gitu, anak murid terkejut. Masya Allah. Imam Malik betul hormat sungguh kepada guru. Ngajak anjing balik. Ngajak anjing balik. Akak kaki bagi balik, tak akak kaki yang tidak balik. Ni jadi tuan-tuan, saya nak ceritanya ialah begitu hormatnya Imam Malik kepada guru. Itulah sepatutnya kita kena bersikap hormat kepada guru. Jangan kita buat ala kadar. Bila ada maslahat kita nak panggil tahlil, kita baik dengan ustaz. Lepas tu gedok lah, habis kita dok. Jangan. Guru tetap guru. Hormatkan guru. Kenapa
Kita disuruh belajar dengan guru. Padahal kita nak belajar dengan Google. Search Google, ada belakang dalam Google. Nak cari apa dalam Google dicari. Mak ayah dia tak ada dalam Google. Tak. Boleh search. Tapi tak ada keberkatan. Kita belajar dengan guru ni adalah mendapat keberkatan. Kerana guru berdoa. Tak, kita berdoa dengan guru tu berdoa, kita kata amin. Kita boleh duduk dalam majlis, dia panggil musahabatus salihin. Bersahabat dengan orang soleh. Ni lah. Ustaz semua sibuk. Ustaz-ustaz ni sibuk. Ada setengah ustaz yang bersentuk bomo hatu tu pula. Mana ada masa. Free, tak ada free tu. Bomo ada. Kita nak boleh duduk dengan ustaz ni bukan senang. Tak. Maka kita boleh datang ni tuan-tuan Allah. Kita boleh duduk bersama majlis ilmu dengan ustaz ni. Allah rahmat. Nah. Lepas tu tuan-tuan, Allah bagi kelembutan bila kita duduk dalam majlis ilmu dengan ustaz. Kelembutan hati kita. Hati kita jadi lembut. Nah. Dan kita menumpang doa ustaz-ustaz doa ni. Allah besarnya tuan-tuan. Patut ruginya orang tak menuntut ilmu ni sayang. Orang tak ikut ustaz menuntut ilmu ni sayang. Sayang sekali tuan-tuan. Itulah kita datang tuan-tuan. Kita belajar tuan-tuan. Walaupun di mana-mana kita belajar dengan semua ustaz. Selama mana ustaz tu tak difatwakan oleh pejabat agama kata sesat, kita belajarlah dengan dia. Jangan kita tinggal belajar yang ni, tak belajar yang ni. Semua ustaz baik-baik. Semua ada ilmu. Kita belajar. Justru, kita tengok lagi justru buku ini akan membincangkan tentang kelebihan ilmu pengetahuan. Jadi buku ini akan bincang kelebihan ilmu pengetahuan. Antara ilmu pengetahuan dan ibadah. Antara ilmu pengetahuan dan ibadah. Mana yang penting? Sama-sama penting. Mana yang lebih? Kita akan tengok. Jenis-jenis ilmu kita akan belajar. Jenis-jenis ilmu. Kita tengok juga cara mempelajari ilmu pengetahuan. Cara belajar ilmu pengetahuan. Bahagian ilmu. Ilmu ada bahagian dia. Perkara diperlukan oleh penuntut ilmu pengetahuan. Perkara yang diperlukan oleh penuntut ilmu. Apa yang perlu? Penuntut ilmu ni perlu apa? Waktu dia belajar perlu persediaan apa? Medium ilmu ataupun alat ilmu. Dan kita belajar juga adab menuntut ilmu. Adab menuntut ilmu. Menghasilkan kitab bagi penuntut ilmu. Menghasilkan kitab. Allah ni bagus kalau siapa dapat menghasilkan buku. Saya tengok kepada waktu saya belajar waktu saya mengajar di Kuala Lumpur dulu, kuliah-kuliah di masjid. Dulu saya jadi pencerah USIM, dah mengajar di sana USIM. Dan saya duduk di Nilai dulu, di Kasturi High. Mengajar Kuala Lumpur, kuliah Maghrib tu Kuala Lumpur, Bangi, Kajang. Itulah saya mengajar kuliah-kuliah saya. Ada seorang anak murid saya, dia ikut kuliah Maghrib saya dan dia menulis buku. Allah, dia tulis buku. Kuliah-kuliah saya dihasilkan buku. Masya Allah. Lepas tu dia suruh saya tasahih. Dia bagi saya tasahih. Saya tasahih. Allah, apa-apanya. Inilah sebenarnya dicadangkan oleh Syed Alawi, menghasilkan kitab bagi penuntut ilmu. Kalau boleh tak, kita boleh menulis. Kita dengar ustaz, kita boleh tulis. Oh, tu syamil. Tu lagi lah. Dan seterusnya syarat menuntut ilmu. Dan syarat kita nak belajar ada syaratnya. Jadi semua tajuk-tajuk itu adalah petikan dari buku Mukhtasar Al-Fawaid Al-Makkiyah Fima Yahtajuhu Talabatul Syafi'iyah bagi Syekh Alawi bin Ahmad As-Saqaf Al-Syafi'i Al-Makki, cetakan Darul Basyair Al-Islamiyah, dengan ditahqiq dan dita'liq oleh Dr. Yusuf bin Abdul Rahman Al-Marashali. Itulah buku ni ditahqiq dan dita'liq
oleh Dr. Yusuf, dan saya terjemah buku ni. Saya terjemah. Walau bagaimanapun, penterjemah juga menerang dan menghuraikan tajuk-tajuk tersebut dengan lebih jelas. Saya hurai, saya cuba menjelaskan, gunakan ayat-ayat yang mudah untuk difahami, supaya lebih jelas dan senang difahami bagi pelajar. Kita faham senang. Mudah-mudahan Allah SWT memberkati usaha kami dan menjadikan buku ini sebahagian daripada amal-amal soleh yang berpanjangan untuk kami dan ibu bapa kami di hari yang tiada dapat menolong anak-anak dan harta. Amin ya rabbal alamin. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna wa'fu lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Itu kita sudah habis pendahuluan buku ni, dan kita tengok pula muka surat 8, iaitu kelebihan ilmu. Dah, kita tengok kelebihan ilmu. Ilmu adalah semulia-mulia permata. Nah, semulia-mulia permata ilmu. Orang perempuan minat permata, permata zamrud hijau. Sama orang lelaki dah suka juga permata cincin zamrud yang hijau. Kita letak dalam gelas hijau, zamrud Rusia hijau, zamrud Afghanistan. Oi mahal. Ada delima, ada apa dipanggil yang merah, mata merah. Oh cantik. Mahal harganya. Kita pun ada di Sabah Mutiara, permata mutiara kat Sabah. Mahal. Oi, permata. Itu maknanya permata. Tapi ilmu ni semulia-mulia permata. Mana nilainya tinggi daripada permata lagi. Orang ada ilmu ni, Masya Allah, mulianya permata. Sangat mulia. Permata Allah, ilmu. Ilmu ni lah tuan-tuan. Bila ilmu duduk di atas diri seseorang, seperti saya katakan tadilah, Allah mulianya ilmu. Itulah ilmunya. Dan mempunyai kelebihan yang tidak terhingga. Ilmu mempunyai kelebihan yang tidak terhingga. Kelebihan. Kadang-kadang kita tengok seorang suami tolak isteri. Tolak. Lepas pada dia tolak isteri tu, berenung macam nak gila tak? Allah. Macam nak gila. Isteri kata, bang, kita dah habis dah bang. Bang dah bagi 3 dah bang. Dia berenung, tak, saya tak bagi 3 lagi. Berenung, macam nak gila tak? Berenung, sebab dia tak nak cerai isteri, tapi geram isteri itu terkeluar. Bila terkeluar tu pula fikir dah nak kahwin baru, rumah dah buat, anak pun dah teratur. Bila cerai jadi berai. Nak kena kahwin baru pula, nak serasi satu hal pula. Pening. Akhir pergi jumpa dengan seorang ustaz. Ustaz, macam mana ustaz? Saya tolak isteri tapi saya tak tahu. Saya lupa. Saya tolak ke berapa saya tak tahu ustaz. Macam mana status saya ni ustaz? Ustaz kata, dah lupa. Balik ke asal lah, macam tak ada apa-apa. Dah tak tahu. Dah tak tahu berapa tolak, berapa tak tahu. Blur. Macam balik ke asal dah. Al-aslu fil asy'aribah. Asal pada satu tu haruh. Tak ada apa. Kembali kepada asal lah. Allah. Dia seronok. Allah. Bila tak ada apa-apa dengan isteri tu, dia rasa Allah. Itulah ilmunya. Ilmu boleh mengembirakan seseorang. Ilmu ni. Allah. Patulah tuan-tuan.
tutuplah ilmu. Allah. Justru tidak ilmu itu mesti diamalkan. Ilmu tu kena amal, kena diamalkan. Jika tidak diamalkan, maka akan jadilah ilmu itu seperti debu yang bertaburan, yang tidak mempunyai manfaat lagi. Kalau tak ada amal, tak ada apa ilmu. Seperti debu. Debu tak ada apa debu dah. Masuklah hidup sesemua. Maka begitulah ilmu yang tak ada amal. Tak ada pada apa. Sebab itulah kita belajar, kita amal, kita belajar, kita amal. Allah comel jadi baiknya. Kita amal, kita belajar, kita amal. Kalau belajar tak amal, tak ada manfaat apa. Ilmu tidak ubah seperti pokok kayu. Manakala ibadat pula umpama buahan dari pokok itu. Allah. Ilmu tidak ubah seperti pokok kayu. Ilmu seperti pokok kayu. Buah nak elok, buah nak comel, bila pokok molek, sapa baju, pokok subuh, buahnya elok. Begitulah ibadat kita. Bila ilmu kita bagus, menglahirkan ibadat. Transfer daripada ilmu tu kepada ibadat. Jadi ibadat, kita buat ibadat sedap, hasil daripada pengetahuan ilmu. Kita melakukan ibadat dengan baik, dengan sempurna kerana ilmu. Mulianya. Maka itulah ilmu seperti pokok. Nak ada buah, ada pokok dulu. Tak ada buah tanpa pokok, boleh jadi ke? Tiba-tiba buah lalu, macam Singapura. Singapura buah. Durian buah, tak ada pokok, buah. Saya tengok ada orang Singapura pergi Brunei, Terengganu dulu. Orang Singapura pergi Terengganu. Dia tengok pokok durian. Dia tanya, ni pokok apa ni? Kata, inilah pokok durian. Allah, ini pokok durian. Saya dah makan buah durian hampir 15 tahun. Tak kenal pokok. Ni yang pokoknya. Tangkap gambar lah. Tangkap gambar. Negara dia mana ada pokok durian macam kita. Kita ni alhamdulillah mewah. Pokok durian, rambutan. Ada pokok. Dia di sana tak ada. Maka rambutan gitu, dia tak ada pokok. Maka begitulah kita ni nak beribadat, biar ada ilmu. Ilmu tu menghasilkan ibadat. Baru comel ni dok. Belajar malah rajin semaya pula ke? Tak belajar macam mana Allah nak terima? Sebab tu Rasulullah kata, sedikit kita belajar dan kita beribadat, lebih baik daripada kita beribadat banyak tanpa ilmu pengetahuan. Belajar ilmu belajar ilmu sikit tapi melakukan ibadat, ini lebih baik daripada beribadat. Ibadat belajar dak. Ini tak bagus, tak comel. Sebab itulah kita belajar dan kita beribadat. Kita belajar, kita beribadat sehingga kita ke akhir hayat. Kita tak, Allah comelnya kita mati dengan kerana kita ada ilmu. Jadi malam ni rasanya habis masa dah. Rasanya tengok jam, dah banyak dah lepas. Dengan itu saya izin untuk berhenti setakat ni dulu. Kita tangguh dulu. InsyaAllah tuan-tuan. Inilah sebenarnya saya nak mencari dana buku ni tuan-tuan. Nak mencari dana, saya nak membina sebuah sekolah tahfiz di Lawin. Bukan di Simpang Lawin, di Lawin. Lawin Greek di sana. Jadi saya minta bantu tuan-tuan, minta dana. Dan kita belajar buku ni tuan-tuan. Kita belajar sampai ke akhir buku ni insya-Allah. Mudah-mudahan Allah memberkati kita dengan kita belajar ilmu. Dan malam ni kita akhir sama-sama kita baca doa. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillah. Allahumma zidna ilma wa fahma warzuqna
اللهم ارزقنا لسانا ذاكرا وقلبا خاشعا. اللهم إنا نسأل حسن الخاتمة. اللهم ارزقنا توبة نصوحا قبل الموت. اللهم يا مقلب قلوب ثبت قلوبنا على دينك. وصلى الله الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا.